Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah, kita memanjatkan bersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul dan meneruskan pengajian daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai kepada fasal yang mana beliau mengatakan adab-adab mandi. Jadi kita akan membicarakan tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan mandi yang wajib dan juga kita ada mandi yang sunnah. Maka pada pengajian kita yang lepas, kita telah membaca sebahagian daripada fasal ini, yang mana Al-Imam Ghazali beliau mengatakan apabila seseorang itu nak melakukan mandi di sini adalah dimaksudkan adalah mandi yang wajib, maka perkara yang pertama sekali adalah dia memastikan badannya tidak ada najis. Badannya tidak ada najis. Jadi kalau sekiranya di badan kita ada najis, maka kita membasuh badan kita daripada najis. Sebabnya adalah kalau sekiranya kita tidak membasuhnya bila kita mandi, maka najis itu akan berpindah kepada anggota badan yang lain. Dan hadas kita tidak terangkat disebabkan air tersebut digunakan untuk menghilangkan najis dan bukan untuk mengangkat hadas. Jadi itu sebab para ulama mengatakan kita melakukan istinja dahulu dan memastikan najis semua yang ini dibersihkan. Selepas itu kita memulakan dengan membasuh kemaluan. Ini yang kita bicarakan pada pengajian yang lepas. Sekarang kalau kita nak mandi hadas, kita mula dengan kita membasuh kemaluan dengan kita niat mengangkat hadas besar. Berkenaan dengan niat ini, niat kita ada beberapa jenis niat. Kita boleh niat saja aku mandi wajib kerana Allah. Kita boleh niat saja aku mandi janabah kerana Allah. Kita boleh niat saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah. Mana satu kita niat tidak ada masalah. Dan masa kita niat adalah apabila air kena kepada badan, bukan sebelum kita masuk tandas. Jadi juga perkara kita nak kena faham, bilakah kita niat mandi hadas? Kita niat mandi hadas apabila air kena badan, bukan dari sebelum kita masuk tandas. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, sesuatu niat itu mesti disertai dengan perbuatan. Sama juga dengan wudu. Kalau kita menanyakan bilakah masa kita niat dalam wudu, jawapannya adalah apabila air kena kepada muka kita. Sebab muka adalah anggota pertama yang wajib kita basuh. Jadi tidak sah wudu kita kalau sekiranya kita niat sebelum ini kita kena air. Kita niat ini, saya niat mengangkat fardu wudu kerana Allah, tapi belum lagi basuh muka lagi. Ini tidak sah. Sama juga bila kita nak mandi hadas, kita niat apabila air kena kepada badan. Jadi kita mulakan dengan kemaluan. Kenapakah kita mulakan dengan kemaluan dulu? Kenapa kita tak terus mandi? Kenapa tidak kita masuk tandas terus, jadi kita on ini, kita menetap? Jawapannya adalah kalau kita tidak membasuh kemaluan kita akan menghilang pahala sunnah dalam wudu semasa mandi. Yang ini maksudnya disunatkan kita berada dalam keadaan wudu apabila kita mandi. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Cara Nabi SAW, dia membasuh kemaluan dahulu, baru dia mengambil wudu, selepas itu dia mandi. Jadi ini tertibnya. Jadi kita basuh kemaluan dengan kita niat mengangkat hadas. Selepas itu kita mengambil wudu seperti biasa. Jadi sekarang kita ada wudu, kita ada wudu. Setelah kita ada wudu, baru kita mula mandi. Jadi kita basuh yang di kepala, dan kita mula dengan basuh bahagian kanan dan selepas itu bahagian kiri. Bahagian kanan dan bahagian kiri. Maka ini dikirakan sebagai satu set basuhan. Kita boleh ulang 3 kali. Dan kita memastikan air sampai kepada semua pelusuk badan. Badan kita ni ada pelusuk.
Saya rasa saya gunakan perkataan ini dengan betul ya, pelusuk ya. Perkataan pelusuk ini maksudnya tempat-tempat yang mungkin air susah nak sampai. Sebab badan kita ini ada tempat-tempat air tak boleh sampai, melainkan kalau kita betul-betul membukanya. Bahagian di bawah ketiak sebagai misal. Kalau kita tidak buka tangan kita, air tidak boleh. Kalau setakat kita mandi pakai shower head, ada bahagian-bahagian yang mungkin air tidak akan sampai. Di sini kita harus faham apa yang wajib adalah membasuh badan dan bukan menyapu badan. Jadi bukan maksudnya badan kita semua dah basah, dah sah, tidak. Mungkin yang ini sebahagian daripada badan air tidak kena dengan basuhan, tapi ia kena dengan sabuan. Yang kita maksudkan di sini adalah mengangkat hadas besar ini. Maksudnya air itu membasuh ini anggota badan kita. Begitu juga kelengkang. Kelengkang kita adalah tempat yang mana air susah nak sampai. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu badannya besar, jadi dia nak kena buat effort sikit. Jadi biasanya apa kita buat adalah kita menyangkung supaya air dapat sampai yakni kepada bahagian zahir daripada badan kita, yang mana kalau kita tidak melakukan sedemikian mungkin air tidak dapat akan sampai. Begitu juga para ulama kita mengatakan wajib kita menyampaikan air kepada pusat. Betul ke tidak? Pusat ini pun kita memastikan air sampai yakni kepada bahagian pusat. Begitu juga dengan telinga kita. Begitu juga dengan rambut. Ada orang mungkin rambut panjang besar kan, jadi dia nak kena gosok. Kenapa? Sebab wajib ini nak sampai kulit sekau. Kita bila basuh yang ini kita memastikan air sampai ini kepada kulit. Maka disunatkan kita menggosok-gosok bahagian rambut kita yang tebal. Begitu juga ada orang janggut yang tebal. Kita nak pastikan air sampai yang ini kepada semua yang ini rambut dan juga kulit di bawah janggut tersebut. Jadi mandi ini beza dengan wudu. Wudu kalau janggut tebal tak wajib sampai air kepada kulit. Betul ke tidak? Wajib ini zahir sahaja. Tetapi bila mandi hadas, hukumnya berbeza. Tak kira sama ada rambut tebal ataupun rambut tipis, wajib kita menyampaikan air kepadanya. Jadi ini adalah secara rumusan apa yang perlu kita melakukan apabila kita mandi hadas. Wuduk rukun ke? Sekarang ya saya. Wuduk rukun ke sunat? Wudu dalam mandi tidak wajib. Dia adalah sunnah. Mengambil wudu sebelum mandi hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Minggu lepas saya ada membicarakan berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu selam dalam air. Dia selam dalam air, apabila dia berada dalam air, dia niat mengangkat hadas besar. Lepas itu dia keluar daripada air. Bagaimana? Hadas besarnya diangkat ataupun tidak diangkat? Maka kita mengatakan hadas besarnya diangkat selagi mana air sampai kepada semua pelusuk badannya. Biasanya kalau satu orang itu dia tenggelam dalam air, dia tenggelamkan diri dalam air, biasanya air ini dia boleh sampai yakni kepada semua bahagian badan. Melainkan kalau sekiranya seseorang itu dikeraskan badannya ataupun badannya terlalu besar sebagai misal, ada kemungkinan air tidak sampai. Tapi biasanya kalau dia selam dalam laut ini misalnya, lepas itu dia niat ini mengangkat hadas, dia niat mengangkat hadas besar. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i dengan syarat bila dia masuk ke dalam air mesti ada masa yang mana dia memastikan air yang disampai kepada semua ini pelusuk badannya. Jadi apabila dia keluar daripada air, hadasnya terangkat. Kita mengatakan hadas yang terangkat, hadas besar ke hadas kecil? Ini saya ulang ini misal ini sekali lagi. Sekarang yang ini misalnya satu orang dalam keadaan hadas besar, dia tidak ada wudu, belum mandi, tamam. Lepas itu dia terjun di dalam laut. Dia terjun daripada kapal sebagai misal, dia terjun di dalam laut. Jadi apabila dia masuk ke dalam laut, dia niat nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Di mana dia berada di dalam. Betul ke tidak? Lepas itu dia keluar daripada laut. Sekarang kita menanyakan soalan. Hadas besarnya diangkat, betul ke tidak? Apabila hadas besarnya diangkat, adakah hadas kecilnya diangkat sekali? Ataupun hanya hadas besarnya sahaja diangkat? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kedua-duanya diangkat. Hadas besar diangkat dan hadas kecil juga diangkat.
Maksudnya dia boleh melakukan solat. Sama juga dengan mandi. Ya, Sama juga dengan sahur. sama juga dengan mandi. Sekarang kalau satu orang mandi, kalau dia mandi dia niat hadas besar, maka hadas kecil dia juga terangkat. Tetapi isunya adalah kalau dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk semasa mandi, itu sebab disunatkan kita basuh kemaluan dulu. Sebab kalau ada orang ini dia mandi pakai shower misalnya, lepas itu dia pegang kemaluan ni, lepas itu dia niat nawaitu rafal hadasil akbar lillahi ta'ala. Habis mandi, ini ada wuduk, kita ada wuduk, tidak ada wuduk. Apa sebabnya? Sebab dia telah melakukan perkara yang membatalkan wuduk semasa mandi. Itu sebab saya memberi misal satu orang terjun dalam laut. Kalau dia terjun dalam laut, dia tak payah pegang apa-apa. Betul ke tidak? Dia terjun dalam laut, kelas badan dia semua yang ke dalam air, maka dia tidak gosok yang di badannya, hatta tidak ada masalah. Hadasnya terangkat. Sekarang kita balik kepada kitab. Penulis mengatakan apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan setelah kita basuh kemaluan, selepas itu setelah kita mengambil wuduk, jadi kita mula dengan kepala. Ada orang mungkin menanyakan kenapa kita mula dengan kepala dan tidak dimulakan dengan badan. Jawapannya adalah ittiba. Apa maksudnya? Yakni Nabi SAW melakukan sedemikian. Nabi SAW sebelum dia mandi hadas, dia mengambil wuduk dan dia mula dengan kepala. Dia mula dengan kepala. Itu sebab ini kita mula dengan kepala. Jadi kita membasuh 3 kali. Kita tuang yang air yang ke atas kepala 3 kali. Ini kalau sekiranya seseorang itu mandi dengan menggunakan gayung. Tapi biasa-biasa orang di Singapura ni agak-agak menggunakan gayung ataupun menggunakan shower tap. Biasanya kita di sini kita menggunakan shower tap. Jadi bila kita menggunakan shower tap, ini kita dapat mengetahui kalau Nabi SAW melakukan 3 kali basuhan, kita boleh agak. Kita menggunakan shower tap, boleh agak ini 3 kali basuhan. Jadi kita mulakan dengan kepala. Dan engkau berniat mengangkatkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita niat sekali lagi. Masya Allah, niat sekali lagi. Jangan lupa niat pula. Kenapa? Sebab tadi kita mengambil wuduk. Kita mengambil wuduk, kita niat mengangkat hadas kecil. Sekarang kita perlu niat ini sekali lagi. Sebab kalau tak, ini tidak sah. Betul ke tidak? Apa maksudnya? Tadi kita mengatakan pertama sekali kita basuh kemaluan. Jadi bila kita basuh kemaluan, kita niat apa? Kita niat mengangkat hadas besar pada kemaluan. Baik, ini adalah niat mengangkat hadas besar. Selepas itu disunatkan kita mengambil wuduk. Apabila kita mengambil wuduk, niat berbeza. Wuduk, niat mengangkat hadas kecil. Setelah kita mengambil wuduk, sekarang kita nak mandi. Adakah perlu kita niat sekali lagi? Perlu kita niat sekali lagi. Jadi kita niat apa kita nak niat? Kita niat mengangkat hadas besar. Jadi berapa kali kita niat? 2 kali. Betul ke tidak? Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi apabila ini hujan turun, ini hujan yang barakah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hujan ini hujan yang barakah, yang mana dengannya kita mendapatkan rahmatnya dan kelebihannya insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi kita melakukan niat 2 kali. Niat yang pertama adalah apabila kita membasuh kemaluan. Niat yang kedua adalah apabila kita membasuh badan. Kenapa yang ini kita melakukan 2 kali niat? Sebab kita memisahkannya dengan wuduk. Kita memisahkannya dengan wuduk. Melainkan kalau satu orang tak ambil wuduk, dia apabila nak mandi hadas, dia basuh kemaluan dengan niat mengangkat hadas besar, terus mandi. Walaupun ini perkara kita mengatakan tidak digalakkan, tetapi sah yang ini niat. Dia niat yang ini mengangkat hadas, dia niat mengangkat hadas besar. Itu sebab di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hendaklah dia niat yang ini mengangkat hadas ini yang hadas yang besar. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri. Jadi bila kita mandi disunatkan kita mula dengan sebelah kanan. Ini sekali lagi sunnah Nabi SAW.
Dan Nabi SAW dia suka memulakan sesuatu ibadah, sesuatu perkara yang baik dengan kanan. Jadi apabila dia pakai kasut kanan dulu. Apabila dia buka kasut, dia buka kiri dulu. Apabila dia pakai baju, dia kanan dulu. Yang ni baju kita masuk tangan kan? Masuk tangan kanan ke kiri dulu, kanan dulu. Ini pun Nabi mengajarkan kepada kita. Apabila kita nak pakai pakaian kita mulakan dengan kanan. Apabila kita nak masuk masjid, kita mulakan dengan kaki kanan. Apabila kita nak melakukan perkara yang baik, kita mulakan dengan kanan. Bila kita nak mandi, disunatkan kita basuh bahagian kanan dahulu. Apabila kita nak sikat rambut, maka kita sikat bahagian kanan. Semua kanan. Perkara yang baik. Tapi kalau perkara yang kotor dan sebagainya, disunatkan kiri dulu. Masuk tandas, disunatkan kaki kiri. Istinja, kaki kiri. Basuh kaki, tangan kiri. Masuk ini ke tempat ini yang kotor, kaki kiri. Masuk ke dalam rumah, kaki kanan. Jadi kita harus bezakan. Kalau sekiranya perkara itu perkara yang baik, yang bersih, kita mulakan dengan kanan. Kalau perkara yang jijik, yang kotor, kita mulakan dengan kiri. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Jadi setelah kita basuh bahagian kanan, baru kita basuh bahagian kiri. Dan beliau mengatakan, dan gosokkanlah bahagian hadapan dan belakang dari badanmu, dan selat-selati rambut di kepala, dan juga janggutmu. Jadi disunatkan bila kita mandi hadas, disunatkan kita menggosok-gosok badan. Ini dalam bahasa Arab kita panggil tadlik. Tadlik ini maksudnya menggosok. Kalau dalam mazhab Imam Malik wajib, kalau tak sah. Imam Malik mewajibkan tadlik dalam basuhan. Dalam wudu pun sama. Kalau dalam mazhab Imam Malik tak sah ini kalau kita misalnya kita terjun ini ke dalam lautan, macam misal tadi kita mengatakan terjun dalam lautan, lepas itu ini keluar. Mazhab Maliki mengatakan ini tidak sah. Kenapa? Sebab kita tidak menggosok badan. Jadi untuk kita keluar daripada khilaf yang lebih afdal di sunnah, kita menggosok ini badan kita. Jadi apabila kita mandi, kita menggunakan tangan menggosok-gosok badan. Lebih-lebih lagi tempat-tempat yang berlipat, seperti rambut misalnya, disunatkan kita menggosok-gosok rambut kita supaya air sampai kepada celahnya. Begitu juga dengan badan kita, di bahagian depan dan belakang. Di bahagian depan dan belakang. Cuma bahagian belakang ini ada mungkin kita tak boleh sampai. Jadi kita buat apa yang mampu. Islam tidak mewajibkan. Kita buat ini apa yang kita mampu, ia sudah memadai. Jadi ini adalah perkara yang penting untuk kita memastikan semua yang anggota badan kita yang kita boleh sampai ini kita melakukan gosokan. Jadi rambut kita menggosoknya, dan juga janggut. Dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Seperti mana saya mengatakan tadi, dalam mandi hadas kita tidak membezakan rambut yang tipis dengan rambut yang tebal. Kedua-duanya wajib kita memastikan air sampai kepadanya, sampai kepada kulit. Satu orang misalnya kalau janggut tebal maksudnya kalau kita duduk di hadapannya, kita tidak dapat lihat kulitnya. Ini adalah janggut yang tebal. Janggut yang tipis, kalau kita duduk di hadapannya, kita dapat lihat kulitnya. Kita mengatakan janggut yang tipis. Kita tak bezakan. Dalam bab mandi, sama ada janggut yang tebal ataupun janggut yang tipis, wajib kita memastikan air sampai kepada kulit. Jadi kita nak kena menilai-nilai rambut kita. Begitu juga yang ini dengan janggut dan sebagainya. Baik yang tipis maupun yang tebal, dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwudu. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, jangan pula kita sentuh kemaluan. Kita dah ambil wudu, kita tengah mandi, kita sentuh kemaluan pula. Batal yang wudu kita, nak kena mengambil wudu sekali lagi. Nak kena mengambil wudu ini sekali lagi. Dan kita mengatakan wudu di sini adalah sunnah ya. Dan dia adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi, tidak wajar kita meninggalkannya. Jadi bila kita mandi, kita jangan pegang kemaluan. Sebab kita sudah membasuh kemaluan kita tadi ke belum? Kita sudah basuh. Jadi tak perlu kita basuh sekali lagi.
Jadi kita hanya basuh bahagian selain daripada kemaluan. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangilah wudu'mu sekali lagi. Kadang-kadang kita tersentuh, mandi tersentuh, batal dari wudu. Jadi bila batal wudu ini apa nak buat? Kita stop, kita boleh mandi dulu. Kita ambil wudu, lepas tu kita continue. Stop, ini kita boleh mandi, mengambil wudu. Selepas itu ini kita continue. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah, sekarang Al-Imam Razali mengatakan perkara yang wajib dalam mandi. Apakah perkara yang wajib dalam mandi? Dia mengatakan 3 perkara. Yang wajib ada 3 perkara. Pertama sekali adalah niat. Seperti mana kita mengatakan tadi, apabila kita nak mandi hadas, kita niat. Sama ada kita mengatakan saja aku niat mandi janabah kerana Allah, ataupun kita niat saja aku niat mandi wajib kerana Allah, ataupun kita niat saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dan masa kita niat adalah apabila air kena kepada badan. Bagaimana kita mengatakan? Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah menghilangkan najis. Diwajibkan kita menghilangkan najis sebelum kita mandi. Apa sebabnya? Sebab kalau kita tidak menghilangkan najis, air yang digunakan untuk menghilangkan najis tidak mengangkat hadas dalam masa yang sama. Air ini, kalau sekiranya kita menggunakannya untuk mengangkat najis, dia tidak boleh mengangkat hadas dalam masa yang sama. Maka wajib kita memastikan tidak ada najis, baru kita mandi. Ini adalah perkara yang kedua. Yang ketiga, dia meratakan air ke seluruh anggota badan. Bagaimana kita mengatakan? Wajib kita memastikan air sampai kepada seluruh anggota badan. Maksud di sini adalah badan yang zahir. Badan yang zahir. Sebab badan kita ini ada bahagian yang batin, ada bahagian yang zahir. Mungkin saya terangkan ini. Kalau kita menanyakan misalnya mulut kita zahir ataupun batin, mulut, adakah wajib kita basuh mulut dalam mandi hadas? Bagaimana dengan hidung kita? Adakah wajib kita memasukkan air ke dalam hidung untuk membasuh bahagian dalam ini hidung? Maka jawapannya adalah mulut kita dengan hidung adalah batin. Apa yang wajib? Luarnya, basuh luar. Tetapi dalam mulut ini hukumnya batin. Tetapi digalakkan kita membasuhnya. Sebab dalam mazhab Hanafi mereka mewajibkan. Kita ada perbezaan dari ulama berkenaan dengan mulut dengan hidung. Adakah mulut dengan hidung dihukumi sebagai anggota badan yang zahir ataupun batin? Dalam mazhab Imam Syafi'i kita menganggapnya sebagai batin. Yani kalau seseorang itu mandi hadas dan dia tidak membasuh mulutnya dan hidungnya, sah mandinya. Begitu juga yang berkenaan dengan bahagian kemaluan. Ulama kita mereka mengatakan diwajibkan bagi wanita untuk membasuh bahagian kemaluannya yang zahir. Macam mana kita nak tahu ini bahagian kemaluan yang zahir? Mereka memberikan misal. Yani apabila dia sedang membuang air kecil, maka bahagian yang zahir adalah bahagian yang zahir apabila dia menyangkum dan membuang air kecil. Maka diwajibkan dia menyampaikan air kepada bahagian tersebut. Apa yang membawa hukum yang bukan zahir, maka tidak diwajibkan dia menyampaikan air kepada bahagian tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan memberikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga kita daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Kalau sekiranya ada sesiapa yang ada soalan, boleh tanya insya-Allah. Kalau tidak ada, insya-Allah kita menutup ini majlis ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل معنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بصالحات اعمالنا واجر الله يكرمك وسبحان ربك رب العزه وجعلنا والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.